Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dalam siri yang ke-9 daripada siri pencerahan, beberapa hari yang lalu kami telah menyebarkan satu jawab balas kepada kenyataan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim bin Masran yang mempertahankan dakwaan Al-Jili bahawasanya iltifat yang ada dalam surah Al-Ikhlas itu menjadi dalil bahawasanya dhamir huwa itu merujuk kepada insanul kamil, dan kami telah menjelaskan kebobrokan perkara tersebut dalam jawab balas kami yang boleh para pendengar muat turun daripada page Facebook kami. Di sini saya ingin menjelaskan satu contoh kepada iltifat untuk memudahkan para pendengar memahami apakah itu uslub iltifat dalam ilmu balaghah dan bahasa Arab. Mari kita lihat dalam surah Al-Fatihah yang sering kali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan pemilik sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Dialah Tuhan yang memiliki hari pengadilan, hari kiamat. Daripada ayat pertama sehingga ayat yang keempat, kesemuanya bercakap tentang Dia, tentang Allah, tentang Dia. Kita tak bercakap awak ataupun kami. Kita bercakap Dia, Allah. Dialah Tuhan. Dialah yang memiliki alam. Dialah Maha Pengasih. Dialah Maha Penyayang. Tapi pada ayat yang kelima berlaku iltifat di sini. Daripada Dia kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi berlaku iltifat di sini. Daripada ayat pertama sehingga keempat kita menggunakan dhamir Dia, huwa. Tiba-tiba pada ayat kelima kita guna Engkau, iyyaka. Jadi iltifat itu adalah ada dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan kedua. Keadaan pertama kita ungkapkan kita merujuk kepada satu subjek menggunakan satu bentuk, satu cara. Kemudian pada keadaan yang kedua kita merujuk kepada subjek yang sama menggunakan cara yang kedua. Jadi rumusannya ada dua bentuk, dua cara, tetapi kedua-dua bentuk ini merujuk kepada subjek yang satu. Ayat pertama sehingga ayat yang keempat surah Fatihah menggunakan cara huwa, Dia, Allah, Dialah Tuhan. Kemudian cara itu berubah pada ayat kelima kepada Engkau, dan Engkau itu juga merujuk kepada Tuhan. Jadi subjek itu satu pada dua-dua keadaan, cuma berbeza pada cara dan bentuk sahaja. Kita lihat pula kepada contoh yang lain. Firman Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, Dialah Tuhan yang telah mengisrakan hamba-Nya. Tuhan menggunakan uslub huwa di sini. Kemudian di hujung ayat Tuhan sebut barakna haulahu. Tuhan tukar daripada huwa kepada nahnu. Tetapi huwa yang pertama itu merujuk kepada Allah, dan nahnu yang kedua itu merujuk kepada Allah. Subjek yang satu, madlul yang satu, cumanya keadaan yang pertama digunakan Dia, huwa, keadaan kedua digunakan mutakallim, nahnu. Kemudian Tuhan sebut lagi linuriyahu, kami itu Allah, linuriyahu, kami akan tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu tanda-tanda kami. Innahu huwa. Kemudian Tuhan tukar daripada nahnu kepada huwa, dan huwa itu juga merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subjek itu satu, iaitu Allah, tetapi yang berubah adalah daripada nahnu kepada huwa. Itulah dia iltifat. Kita lihat kepada tafsir Bahrul Muhit. Dia mengatakan, penulis mengatakan, wa iyyaka iltifatun li'annahu intiqalun minal ghaibati idh law jara ala nasaqin wahid lakana iyyahu. Jadi dia mengatakan di sini bahawasanya iyyaka itu adalah iltifat, kerana daripada awal surah sehingga ayat keempat Tuhan menggunakan huwa. Tiba-tiba pada ayat kelima Tuhan guna iyyaka, kamu, engkau. Jadi itu adalah iltifat. Kalau iltifat tidak ada, maka nescaya Tuhan akan sebut iyyahu, tapi Tuhan sebut iyyaka kepada engkau. Jadi Tuhan ubah daripada satu bentuk kepada satu bentuk, tetapi merujuk kepada Allah juga. Begitu juga dalam tafsir Abi Su'ud, penulis menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iltifatun minal ghaibati, daripada ghaib iaitu huwa, Dia, daripada awal surah tiba-tiba sampai ayat iyyaka kita tukar kepada khitab, kepada engkau.
daripada dia kepada engkau. Jadi itu berubah. Itulah yang dinamakan dengan iltifat. Seorang penyair yang namanya Alqamah ibn Abdah menyebutkan taha bika qalbun fil hisani turubu. Kemudian pada bait yang kedua disebut tukallifuni laila waqad shatta wal yuha. Jadi pada bait ini, bait yang pertama disebut bika, kamu. Kemudian pada bait yang kedua disebut aku, tukallifuni. Dan dua-dua itu merujuk kepada satu perkara yang sama, iaitu penyair itu sendiri. Ini adalah iltifat di sisi jumhur ulama kerana syaratnya dipenuhi. Ada dua keadaan dan kedua-duanya merujuk kepada madlul yang satu, subjek yang satu. Sekarang mari kita lihat kata Abdul Karim Al-Jili ketika dia mentafsirkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kitabnya Insanul Kamil. Dia berkata, "Thumma khataba nafsahu bi nafsihi." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercakap kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala bercakap kepada dirinya sendiri melalui dirinya sendiri. Ini pelik sikit. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu, ay la ghairuka. Qala syairu, berkata penyair, yukhatibu nafsahu, penyair itu berkata-kata kepada dirinya sendiri. Taha bika qalbun fil hisani turubu, wa hadha yusamma bil iltifat. Perkara ini dinamakan sebagai iltifat, li'annahu intaqala min makani takallumi idh mahalluhu an yuqal طحا بي قلب إلى مقام الخطاب فقال طحا بك أقام نفسه مقام المخاطب. Dalam ayat ini Al-Jili juga menggunakan hujah iltifat, tetapi iltifat yang disebutkan oleh Al-Jili ini adalah iltifat yang pelik dan iltifat yang syadz. Kenapakah iltifat ini syadz? Kerana tidak memenuhi syarat yang kita sebut tadi. Sepatutnya ada dua keadaan, yang pertama dan kedua, dan kedua-dua keadaan itu merujuk kepada madlul yang satu, subjek yang satu. Tetapi bait syair taha bika qalbun fil hisani tarubu ini adalah matla'ul qasidah, adalah bait yang pertama daripada syair. Jadi tidak ada keadaan yang pertama dan keadaan kedua. Dia hanya mula daripada perkataan yang pertama. Jadi ini bukanlah iltifat di sisi jumhur, ia hanyalah iltifat di sisi As-Sakkaki. Bagaimana? Mari kita lihat tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur mengatakan di sini, taha bika qalbun fil hisani tarubu mukhatiban nafsahu. Penyair ini bercakap kepada dirinya sendiri ala tariqati tajrid, atas jalan tajrid dalam ilmu balaghah. Maknanya orang yang bercakap itu seolah-olah mengabstrakkan dirinya, mengeluarkan dirinya sendiri di hadapan, lalu dia bercakap dengan dirinya sendiri. Fahadha laisa biltifatin indal jumhur. Ini bukan iltifat. Kerana iltifat kena ada dua keadaan. Keadaan pertama menggunakan satu dhamir, keadaan yang kedua menggunakan dhamir yang lain. Kemudian kedua-dua keadaan itu merujuk kepada satu madlul dan satu subjek. Tetapi ini bukan sebegitu. Wa huwa ma'dudun minal iltifati 'inda as-Sakkaki. Ini hanyalah iltifat di sisi As-Sakkaki sahaja. Kerana iltifat di sisi jumhur itu adalah perubahan daripada mutakallim, saya, ila tariqin akhar, kepada cara lain, sama ada dia ataupun awak. Adapun iltifat di sisi As-Sakkaki adalah iltifat daripada perkataan yang sepatutnya kepada perkataan yang disebut. Faja'ala musammal iltifat an yu'abbira an dhatin bi tariqin min turuki at-takallumi aw al-khitabi aw al-ghaibati adilan an ahadihima alladhi huwa al-haqiqu bit-ta'bir fi dhalika al-kalam. Maka perubahan daripada yang sepatutnya kepada yang tidak sepatutnya itu adalah iltifat di sisi As-Sakkaki. Dan Al-Jili mengambil iltifat ini dan disebutkan dalam kitabnya Insanul Kamil. Jadi kita kembali kepada Insanul Kamil. Al-Jili berkata penyair itu bercakap kepada dirinya sendiri, taha bika qalbun, dan ini disebutkan sebagai iltifat kerana dia berubah daripada at-takallum yang sepatutnya iaitu taha bi, dia berubah kepada taha bika. Jadi yang sepatutnya adalah taha bi, yang disebutkan dalam syair ini adalah taha bika, maka itu adalah iltifat daripada yang sepatutnya iaitu taha biya, daripada takallum kepada taha bika ila khitab, kepada khitab, kepada awak, daripada saya yang sepatutnya kepada awak. Jadi ini adalah iltifat yang disebutkan oleh As-Sakkaki dan dibawa oleh Al-Jili dalam Insanul Kamil. Kenapa Al-Jili memilih pendapat
yang pelik ini. Mari kita tengok tujuan dia. Aqama nafsahu maqamal mukhatab. Maka penyair ini bercakap kepada dirinya sendiri, meletakkan dirinya pada posisi orang yang ditujukan kepadanya percakapan. Jadi dia bercakap kepada dirinya sendiri. Maka Allah dalam surah Al-Fatihah, apabila Allah berkata iyyaka na'budu, jadi kita kiaskan kepada iltifat sakaki tadi. Iyyaka na'budu, sepatutnya iyyaya na'budu, kepada akulah kami menyembah. Cuba kita lihat. Yukhatibu nafsahu, Allah Ta'ala bercakap kepada dirinya sendiri, yakni huwal abidu nafsahu, iaitu Allah Ta'ala itu sendiri yang menyembah dirinya sendiri. Bimazahiril makhluqat, melalui mazhar-mazhar makhluk. Al-Jili mengambil pendapat As-Sakaki pada iltifat ini untuk tujuan ini. Lalu Al-Jili berkata, fa'ibadatuhum lahu, maka penyembahan mereka, penyembahan makhluk kepadanya, kepada Allah, ibadatuhu li nafsih, sebenarnya adalah penyembahan Allah kepada dirinya sendiri. Jadi Al-Jili nak kata Allah sembah dirinya sendiri. Lalu Al-Jili berkata, fama abada illa nafsahu bihim, maka Allah tidak menyembah kecuali dirinya sendiri melalui mereka, melalui hamba-hambanya. Jadi kesimpulannya di sini Al-Jili mengatakan bahawasanya Allah menyembah dirinya sendiri melalui hamba-hambanya, yang juga sebenarnya hamba-hamba itu adalah dia juga. Dan disebutkan lagi di bawah itu, diulang lagi untuk memberikan satu taukid bahawasanya memang ini maksud dia. Walamma a'lama annahul abidu nafsahu bihim, apabila Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya dia menyembah dirinya sendiri, Allah Ta'ala menyembah dirinya sendiri melalui mereka, melalui hamba-hambanya. Khataba nafsahu binafsihi, Tuhan berkata-kata dengan dirinya sendiri melalui dirinya sendiri. Khataba, Tuhan bercakap, nafsahu, kepada dirinya, binafsihi, melalui dirinya. Lalu Allah bercakap kepada dirinya sendiri melalui dirinya sendiri. Melalui dirinya sendiri ni siapa? Mazahiril makhluqat, makhluk-makhluk yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya nafsahu adalah dirinya sendiri. Jadi makhluk-makhluk ini adalah diri Allah. Apabila makhluk-makhluk ni menyembah Tuhan, maka sebenarnya Tuhan menyembah dirinya sendiri. Fa'ibadatuhum lahu ibadatuhu li nafsih, fama abada illa nafsahu bihim, walamma a'lama annahu al-abidu nafsahu bihim. Allah Ta'ala bercakap kepada dirinya melalui dirinya. Iyaka, kepada engkau, yakni kepada aku, kepada akulah kami menyembah, yakni aku menyembah. Thumma khataba nafsahu binafsihi, Allah Ta'ala bercakap kepada dirinya melalui dirinya. Allah Ta'ala bercakap kepada dirinya, iyaka, iltifat, iyaya, kepada aku. Binafsihi, siapa? Mazahiril makhluqat. Huwal abidu nafsahu, dia menyembah dirinya sendiri. Bimazahiril makhluqat. So, khataba nafsahu, iyaka. Iyaka ni maknanya Tuhan bercakap kepada dirinya sendiri menurut kaedah iltifat. Binafsihi, melalui dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri yang kedua ni? Adalah mazahiril makhluqat. Tuhan menyembah dirinya sendiri melalui dirinya sendiri. Tuhan menyembah dirinya sendiri melalui mazhar makhluk, dan mazhar makhluk itu adalah dirinya sendiri. Fa'ibadatuhum lahu ibadatuhu li nafsihi, makhluk yang menyembah dia sebenarnya adalah penyembahan dia kepada dirinya sendiri. Fama abada illa nafsahu bihim, dia tidak menyembah melainkan dirinya, bihim, dengan mereka, ay bimazahiril makhluqat. Lamma a'lama annahu al-abidu nafsahu, Allah Ta'ala lah yang menyembah dirinya sendiri, bihim, ay bimazahiril makhluqat.
Allah Subhanahu wa taala a'lam.